Hi, welcome back to my channel. Selamat Hari Raya. Kalau sebut pasal raya, budak-budak lah yang paling suka sebab dapat banyak duit raya. So, kali ni kita nak cerita pasal duit raya. Apa simpan kat mana duit raya? Nak apa? Ini duit raya yang dapat cash lah kat rumah. Kat rumah, kawan-kawan, saudara mara, jiran-jiran tu je. Sebab kita orang tak pergi beraya. So ni duit RM1 cuma ada RM10 je. Meaning to say tak pergi beraya. Yang penyumbang terbesar adalah duit 10 dan duit 20. Okay, duit raya mereka dua orang ni, walaupun PKPB amount dia more than yang biasa. Sebabnya salah satu penyumbang terbesar dia adalah akhir berpuasa penuh. So bila akhir puasa penuh, duit raya dia, amount dia dapat double dan triple. Banyak tempat parent boleh pilih nak simpan duit kat mana. Ada orang suka simpan dekat tabung haji, ada orang suka simpan dekat ASB, ada orang suka simpan dekat bank-bank biasa, ada orang suka beli emas, ada orang suka buat unit trust. So pilih je mana-mana institusi kita nak simpan, asalkan kita simpan duit-duit anak-anak kita ni. Sebab daripada law ni kita kena simpan duit-duit mereka ni, sebab nanti in future mereka ada at least daripada satu fund untuk mereka nak sambung study, untuk mereka nak do something. So duit anak-anak ni, especially duit raya ni, parents tak boleh ambil tau. Kalau kita ambil, kita kena ganti balik. So better kita tak payah ambil lah. So kita dapat je terus simpan. Pandailah kita nak pilih dekat institusi mana yang bagi pulangan yang lebih. Contoh macam kalau kita simpan dekat bank-bank biasa kan, let's say setahun kita simpan RM500 untuk sampai bila umur mereka 18 tahun, nanti adalah lebih kurang RM9,000 kalau kita tak ambil lah. Nanti bila 18 tahun dah boleh guna RM9,000. Okey lah, siapa nak bagi. Kalau kita simpan dekat SSPN, dividen dia selalunya lebih kurang dalam 3%. Ambil contoh tadi, kita simpan setahun RM500. Let's say every year dapat duit raya RM500. So kalau kita simpan selama 18 tahun, dia dapat dalam RM12,000 lebih kurang pada umur dia 18 tahun. So bolehlah kan nak buat top up sikit. Itu kalau kita pilih SSPN. Kalau kita pilih ASB, dividen dia pun mungkin akan lebih sikit. Itu kita tak sure lah. Tapi let's say kita ambil average untuk ASB adalah 5%. Kalau kita simpan sebanyak RM500 setahun, 18 tahun nanti adalah RM14,000 lebih. So lebih sikit. Sama juga macam tabung haji, lebih kurang je dia punya pulangan dia macam ASB tadi. Macam akak sendiri, akak pilih untuk simpan dekat tabung haji. Duit-duit raya, duit-duit yang saudara mara bagi, akak akan kumpul, akak akan transfer kepada dia punya akaun tabung haji. Itu untuk one shot lah, macam one time punya transfer. Kalau untuk dia punya education plan tu, akak create another account, emergency account, which is account ni dia cover untuk dia punya fund education waktu dia dah 18 tahun, dengan for now dia cover untuk dia punya medical cost. Itu kita panggil takaful education plan. So akak create this account, akak bayar secara monthly, akak menyimpan secara monthly. By 18 dalam account dia roughly ada dalam 20 hingga 25,000, depends. Sebab nanti akak ada tunjuk further dia punya return. So dalam tahun 18 tahun ni kita simpan, kita bayar secara monthly, kita ada satu fund
yang memang untuk cover dia punya education, dan kita ada satu lagi fund, akak ada satu lagi fund dekat tabung haji untuk dia punya duit-duit raya. So akak pilih dua tempat ni. Satu dia secure, simpanan ni dia secure, which is yang tadi akak cerita takaful education plan. So secure tu maksud dia adalah akak takkan korek, I takkan korek duit tu. So secure lah dekat situ. Another account, kenapa akak create satu lagi account dekat tabung haji untuk dia simpan duit-duit yang dia dapat, cash yang dia dapat, tabung yang dia buat everyday, adalah untuk kita sebagai emergency. Anything happen yang kita tak boleh nak predict, so kita boleh withdraw duit tu. Tapi bukanlah purposely kita create untuk kita withdraw. At least I have two option, satu yang secure, satu yang pure. Okay, sekejap lagi akak tunjuk kat hampa detail pasal account emergency tu, and then akak nak tunjuk kat hampa macam mana hampa boleh transfer duit daripada account kepada akaun tabung haji anak tanpa perlu bawa buku pergi batok dekat kaunter. Check it out. Okay, mula-mula hampa kena buka website MyBank to You. Tak boleh guna apps, kena guna website. Okay, dah buka, hampa kena scroll kat bawah, hampa klik dekat situ tabung haji account. So kat sini ada account. Kalau hampa daftar banyak account, hampa kena tekan butang 3 tu, hampa carilah nama account satu-satu. So kita kena carilah satu-satu. Ni untuk Akil Zafran, account ni, nombor ni kita kena ingat lah. Cari akaun nombor 1, nama Anik Zayan. So ni lah akaun mereka. So kalau nak transfer, tekan kat atas tu ataupun kat tepi yang warna hijau tu, make a transfer. Okay, transfer daripada saving account kepada akaun tabung haji. Pilihlah akaun mana yang tadi kita tengok tu, kena ingat. So yang ni akaun Anik, akak masukkan 200 saja sebab duit dia sikit. Okay, dah masukkan amount, kita pilih SMS TAC macam biasa, tunggu TAC my, lepas tu masukkan nombor TAC, then confirm. Okay, sampai dia tulis kat bawah tu successful. Okay, kita buatlah make another transfer pula untuk abang dia ni, untuk Akil. Akak ingatlah nombor akaun dia. Akak masukkan kat sini 600. Dia dapat dalam 500 lebih lah. 500 lebih akak top up, tambah sikit jadi 600. Sama juga kita masukkan TAC. Tunggu dia mainkan handphone, masukkan, confirm. Sampailah dia tulis successful dekat bawah tu. Nak tunjuk dekat sini, akak nak tunjuk kat hampa satu account yang tadi akak cerita emergency. Inilah yang akak cakap, lagi satu medium yang hampa boleh simpan hampa punya duit, anak-anak punya duit, adalah kita buat education plan untuk dia orang. Ni education plan untuk anak akak. So education plan ni apa benda? Kita dapat satu medical card dan kita akan dapat perlindungan serta simpanan. So kita tak payah nak risau sangat lah. In term of financial, untuk perlindungan kita dah cover, untuk simpanan pun kita dah cover, dan yang paling penting untuk medical case pun kita dah ada preparation. Takaful yang ada kat Malaysia ni memang banyak. Untuk akak memang pilih Prudential BSN Takaful sebab akak lah agentnya. Okay, jom kita tengok benefit dia. Yang best pasal Prudential BSN Takaful ni, kita boleh customize apa saja yang kita nak. So benefit ni kita nak, kita boleh masukkan. Benefit ni kita tak nak, kita boleh keluarkan. So macam ni contoh sajalah. Untuk manfaat kematian, bila berlaku kematian, akak akan dapat 25,000. So kita tak minta lah, kita tak nak pun sebenarnya duit ni. Tapi kalau berlaku kematian, sedikit sebanyak kita perlukan duit lah. Ataupun kita boleh buat sedekah jariah untuk dia. Okay, yang ni kalau meninggal dapatlah 25,000. So kalau cacat kekal dapatlah 25,000 juga. Ataupun tambah lagi satu, kalau penyakit kritikal pun dapat 25,000. Orang kata kenapa nak, bila dah sakit nak duit? Time sakit lah kita perlu banyak duit. So bila sakit, kena sakit kritikal, medical card kita dah tanggung kita punya bill. On top of that, dapat lagi 25,000 pampasan.
So RM25,000 ni lah kita boleh buat untuk kita ikhtiar benda lain. Contoh, kita nak beli suplemen lain, kita nak beli alat-alatan lain. So inilah gunanya duit. And then kalau mak bapak dia adalah orang yang bekerja, so nak jaga anak memerlukan duit. Nak jaga anak kena berhenti kerja ataupun kena cuti. So what happen dengan dia punya income? Inilah boleh jadi replacement. At least ada cash untuk dia bergerak ke sana ke sini ataupun meneruskan kehidupan. Yang ni pula contributor dan contributor. Contributor ni adalah bila berlakunya perkara sakit kritikal ataupun cacat kekal kepada anak ni tadi, polisi ni tadi dapat duit kan. So polisi ni jadi free sampai dia umur 25 tahun tak payah bayar. Tapi manakala kalau berlaku cacat kekal ataupun sakit kritikal kepada pembayar dia, iaitu bapa dia ataupun ibu dia, polisi ni jadi free tak payah bayar monthly sampai anak ni berumur 25 tahun. So bila umur 25 tahun tu dia dah orang kata matured lah. Okey, kalau kemalangan, kalau meninggal disebabkan kemalangan, tadi dah meninggal dapat 25,000, tapi bila meninggal disebabkan kemalangan dapat lagi 25,000. So total dia adalah 50,000. Dan kalau pembayaran balik bil perubatan, maksud dia kalau kes-kes kemalangan semua boleh claim balik walaupun tak warded. Macam kita tahu medical card ni boleh guna bila warded sahaja. So bila tak warded boleh tak pakai? Memang tak boleh lah. Cumanya kita boleh bayar dulu, kita boleh claim balik up to 3,000 per case. Maksudnya hari ni accident boleh claim maksimum 3,000. Esok accident another 3,000. Macam tu. Yang paling penting dekat sini adalah benefit ni. Manfaat kematian, penyakit kritikal dan hilang upaya kekal untuk ibu bapa. Maksudnya kalau berlaku kematian ataupun sakit kritikal ataupun hilang upaya kekal, cacat kekal kepada pembayar ni, iaitu ibu atau bapa dia, 60,000 akan terus masuk kepada akaun anak ni. Okay, ni yang paling best. Maksudnya kita dah secure dah anak kita. Walau kita hidup ke kita tak hidup ke, kita sakit ke kita tak sakit, kita dah secure financial untuk dia. So 60,000 ni boleh buat apa? Nak banyak 60,000 ni boleh buat education, boleh buat simpanan, boleh buat dia nak survive, macam-macam. Kalau tanya sekarang memang tak penting lah. Tapi bila tiga benda ni berlaku, tanyalah mana-mana anak, mana-mana isteri yang dah ditinggalkan, memang sangat membantu. Hospitalization pula, dia punya benefit antaranya adalah bilik yang anak ini untuk polisi anik, anak akak yang nombor 2. Polisi ni dia entitled untuk duduk bilik yang berharga RM200. Okay, bolehlah masuk hospital swasta yang harga bilik tu harga RM200. Kalau RM200 ni biasanya single room ataupun single bedded ataupun double bedded, antara dua tu je lah. Kalau lebih kita bayar lah. So kat sini bil rawatan semua seperti yang di charge. Maksudnya apa yang hospital charge tu lah Prudential bayar. Okey, akak bagi tahu yang penting-penting je. Had tahunan untuk medical card ni adalah 60,000. Maksudnya boleh pakai sampailah 60,000. Untuk seumur hidup dia adalah 600,000. Okey, kalau ikutkan 60,000 ni sikit sangat. So tapi don't worry, anak-anak akak semua dah ada 2 polisi. Ada polisi yang top up, boleh top up untuk mereka. Tapi yang penting walaupun sikit, kena ada dulu. Daripada tak ada langsung, kena ada juga sikit. Kenapa kita panggil education plan? Di samping dia ada medical card dan dia ada perlindungan tadi, ni antara bonus dia lah. Kalau anak kita excellent dalam exam, contoh UPSR 5A, akan dapat RM900 daripada Prudential. Kalau PT3 dia dapat 7A, dia akan dapat RM1,800. Kalau SPM dapat 8A, dapat RM2,700. Sampailah dia diploma atau ijazah, kalau dapat 3.5 above, dia akan dapat RM3,600. Ni which one yang kita claim dululah. Kalau kita dah claim kat sini, kita tak boleh claim dah yang lain. So kalau kita belum claim kat sini, kita boleh claim lah dekat sini, mana satu lah.
Ni antara bonus education yang kita ada. Nampak tak? Yang ni contiang ni punya teruk contiang ni sebab duk explain kat orang sebelum ni kan. Okey, kita tengok contoh polisi ni akak bayar untuk dia RM160 sebulan. So bila bayar RM160 sebulan, katakanlah kita ambil tempoh dia selama 10 tahun. Lepas 10 tahun umur dia 11 tahun sebab akak ambil polisi ni waktu dia baby lagi kan. So bila lepas 10 tahun, apa yang dia dapat adalah RM6,933. Tak banyak lah sebab awal lagi polisi ni, inilah simpanan dia tau. Simpanan ni adalah long term investment. Maksudnya untuk tempoh awal dia tak nampak. Sebab tadi kan macam saya cerita tadi, dia ada banyak benefit lain. So what happen kalau dia dah umur 18 tahun? Kita tengok 17 tahun kemudian umur dia 18 tahun, which is dia dah matured, dia dah boleh belajar. Dia ada RM20,000 sebelah 20,116. Okey, inilah amount yang ada dalam akaun ketika tu. So pada umur 18 ada RM20,000. So inilah duit untuk kita buat education dia, simpanan education dia. RM20,000 ni boleh buat macam-macam. Tak payah ambil PTN pun. Nak belajar boleh je nak masuk universiti. Tapi wallahualam lah waktu tu 17 tahun lagi, berapa total yuran universiti kita tak tahulah. Tapi at least you ada RM20,000 dalam akaun. Kalau kita menyimpan dekat bank ataupun kita menyimpan dekat tabung haji atau kita menyimpan dekat mana-mana institusi, adakah kita jamin 17 tahun tu ada RM20,000 dalam akaun tu? Kita boleh simpan monthly, tapi kita tak jamin kita boleh kita akan keluarkan ke tak. Itu yang kita tak jamin. Tapi kalau kita menyimpan dekat sini, kita garanti tak keluarkan. Sebab apa? Sebab kita mementingkan benda ni juga. So bila kita tak bayar, kita tak dapat guna benda ni. So bila kita bayar, kita dapat guna benda ni. Dalam masa yang sama, kita ada saving RM20,000 yang tadi kita cerita tu. So instead of hampa simpan satu tempat, hampa simpanlah kat banyak-banyak tempat. Macam tadi akak dah tunjuk dah macam mana akak simpan dekat tabung haji, dan akak tunjuk macam mana akak simpan dekat simpan sebagai education plan. So harap-harap video ni boleh benefit dekat hampa. Kalau hampa tak tahu, hampa boleh tanya akak, boleh komen, akak boleh tolong hampa. Okey. Faham ke tidak? Kalau tak faham, boleh komen dekat bawah ni. Nanti akak tolong hampa, okey? Sebab akak pun ejen takaful. Pendek kata, simpanlah kat mana-mana pun, asalkan hampa simpan. Jangan ambil, jangan. Awas, jangan ambil duit anak. Okey, sampai sini je. Kalau hampa rasa bermanfaat, hampa share lah. Lepas tu jangan lupa tekan subscribe. Okey, bye.